Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Saya Mak Jah. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah? InsyaAllah Mak Jah berdoa kepada Allah supaya anak-anak Mak Jah sentiasa di dalam sihat sejahtera dan dilindungi oleh Allah. Seperti biasa, minggu ini Mak Jah ingin merungkai misteri alam gaib. Alam yang kita rasa macam tak ada, tetapi sebenarnya dia ada. Cuma mata kita yang tak boleh nampak. Alam misteri, alam yang penuh dengan keajaiban, yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan penderitaan. Baiklah, pada minggu ini Mak Jah ingin merungkai misteri hantu pelesit. Hantu pelesit, dia adalah sejenis makhluk halus yang dipelihara oleh manusia. Selalunya pelesit, kalau kita sebut pelesit, kita dapat membayangkan dia adalah seperti seekor belalang. Tapi itu bukan belalang biasa. Belalang itu adalah penyamaran bagi tuan yang membela hantu pelesit itu. Kalau nak diikutkan seperti yang Mak Jah selalu ceritakan, yakni jin ataupun syaitan, bentuk asalnya memang kita tidak ketahui kerana mereka adalah jin dan mereka boleh menyerupai apa saja, waima, binatang, serangga dan apa saja yang tidak terlintas di dalam pemikiran kita. Tetapi apa bezanya belalang pelesit dengan belalang yang betul? Ada bezanya anak-anak. Bezanya, dia sejenis belalang yang mempunyai muncung yang panjang dan ada sedikit warna merah-merah di kepalanya, dan bunyinya agak menakutkan. Oleh kerana dia dipelihara oleh manusia yang bagi Mak Jah adalah manusia yang telah membuat akad dengan jin ataupun syaitan. Bagaimana mereka ni, tuan ini memelihara belalang ni? Bagaimana caranya? Selalunya mereka akan seperti biasa membuat perjanjian dengan jin ataupun syaitan atas kehendak mereka sendiri. Seperti selalunya pelesit ini dipelihara oleh wanita dan tujuannya adalah untuk pelaris atau juga untuk pemanis. Selalunya manusia yang begini adalah manusia yang sudah tidak berfikir panjang. Dia mengikut kehendak nafsu dia saja. Jadi sebab itulah dia membela belalang pelesit untuk tujuan dia tertentu. Jadinya kalau kita tengok orang tu, dia seperti manusia biasa, seperti perempuan yang biasa, sopan, manis,
berbudi bahasa, tetapi sebenarnya dia adalah pembela hantu pelesit. Macam mana kita nak tahu belalang pelesit dengan belalang yang betul? Selalunya belalang pelesit ini dia datang ke rumah mangsanya dalam waktu senja, dan dia mengeluarkan satu bunyi yang sangat menusuk. Sebab itulah dipanggil pelesit. Bunyi dia macam sangat berdesing di telinga kita. Pelesit juga boleh juga dimaksudkan dengan meleset. Maknanya akidah yang telah meleset, itulah pelesit. Jadi macam mana kita nak tahu? Selalunya apabila kita jumpa dengan benda tu, kita putuskan kepalanya dan kita akan dapati sehelai rambut pada kepala belalang pelesit itu, iaitu menurut kata orang tua, itu adalah rambut tuannya. Jadi apa makanan pelesit? Seperti yang kita ketahui, seperti yang diberitahu oleh orang-orang dahulu, makanan pelesit adalah darah, iaitu darah tuannya sendiri, dan dia disimpan di dalam botol. Dia ada upacara dia, tuannya akan mengambil darahnya sendiri dan dimasukkan ke dalam botol. Itulah cara pelesit itu makan. Dan seperti biasa, dia akan membuat tuntutan setiap bulan, setiap minggu, atau apa sajalah akad dia dengan tuannya. Dan menjadi masalah kalau tuannya sudah tua dan dia tidak dapat lagi memberikan darahnya. Maka pelesit ini kalau tidak dijaga, dia akan berkeliaran di mana-mana saja. Selalunya dia disuruh oleh tuannya mengacau ke mana-mana saja untuk mencederakan manusia lain, seperti balas dendam, tidak puas hati, ataupun mungkin pelesit yang dah tak ada tuan. Contohnya macam di rumah-rumah lama. Mak Jah pernah ada pengalaman diganggu oleh pelesit. Ceritanya bermula begini. Mak Jah pernah syuting di satu kawasan, iaitu di Kedah, di mana drama tu adalah drama episod dan sudah agak lama, dan syuting dia pun agak lama. Biasalah kalau kita syuting di negeri-negeri yang susah nak dapat homestay ataupun hotel, maka kita akan diberi homestay yang kadang-kadang rumah yang bertahun-tahun tidak diduduki, dan mereka bersihkan rumah tu dan dia bagi kita duduk. Jadi kebetulan pada masa tu Mak Jah dengan kawan Mak Jah, iaitu kawan yang lebih muda daripada Mak Jah, kami diletakkan di satu homestay yang dia mempunyai 3 bilik dan dia sangat suram. Dia dekat tepi pantai dan dia sangat menakutkan dan sangat gelap. Ada rumput yang panjang dan rumah tu rumah teres, tetapi dia agak hujung, dia depan sekali, dan dia ada banyak juga rumah-rumah lain di situ. Tetapi Mak Jah tak tahu, dan kami kebetulan sampai dekat situ pun agak malam sikit. Mak Jah tumpang kawan Mak Jah, seorang wanita lah. Jadi apabila kami masuk, kami dah ada insting yang tak sedap lah. Dan lepas tu kami pun masuk. Lepas tu okey, dia tak ada apa berlaku. Besok tu kami pergi syuting. Hari yang berikutnya kebetulan Mak Jah masa tu
seperti biasalah kalau orang perempuan apabila mereka keuzuran, mereka tidak boleh melakukan solat. Dan kebetulan kawan Mak Jah ni dia ambil air semayang. Bila dia ambil air semayang, Mak Jah dengar dia menjerit. Dia menjerit begitu. Mak Jah terkejut. Lepas tu Mak Jah tanya dia, "Kenapa, Dik? Kenapa?" Dia kata dia nampak sesuatu. Mak Jah pun tak tahu. Dan kebetulan pada masa tu Mak Jah terasa kaki Mak Jah tersangat sakit. Sangat sakit. Mak Jah tak boleh buat apa-apa. Nasib baik besok tu kami tak ada scene dan Mak Jah pun ajak kawan Mak Jah balik ke Kuala Lumpur pergi jumpa Ustaz. Ustaz kata Ustaz tu baca penawar dan dia tarik kaki Mak Jah. Dia kata ada beberapa ekor pelesit dekat situ. Dan lepas tu Ustaz kata boleh tak pindah rumah lain. Saya kata kami tak ada rumah lain, rumah tu je. Yang lain tu budak lelaki, orang lelaki di tempat lain, dan kami 2 perempuan di tempat lain. So jadi nak dijadikan cerita, saya mintalah Ustaz ni buatkan sesuatu dan kami sendiri yang nak kata pagar rumah tu sebelum kami masuk balik. Itulah cerita Mak Jah yang agak menakutkan jugalah. Tetapi Mak Jah ada lagi cerita yang lagi menakutkan. Seorang budak perempuan yang dah diganggu oleh pelesit. Yang pelesit ini seperti biasa, dia mendiami sebuah asrama. Selalu budak perempuan yang selalu kena. Pasal apa? Budak perempuan ni kadang-kadang mereka tak boleh solat, mereka uzur. Dan pada suatu hari ni nak dijadikan cerita, ada gangguan di asrama. Seperti biasa ada gangguan di asrama. Makanya apabila ada gangguan, mereka pun pergilah ruqyah asrama tu. Ini apa yang diberitahu oleh kawan Mak Jah, kerana ini berlaku kepada anak kawan Mak Jah. Jadi dia kata apabila di ruqyah tempat tu, maka seorang budak perempuan ni dia dah terkena pelesit tu. Dan ini sangat-sangat menakutkan kerana apabila ruqyah baru bermula dan budak perempuan tu dia seperti biasa, dia tunduk macam ni. Lepas tu dia, "Kamu siapa? Kamu jangan ganggu tempat aku. Balik. Kamu jangan ganggu tempat aku. Ini adalah tempat aku turun-temurun. Tidak ada siapa yang boleh mencederakan aku. Balik. Kemudian budak itu dia merangkak kepalanya begini, dan dia merangkak. Lepas tu dia pergi ke satu sudut. Semua orang yang ada di dekat situ merasa pening. Dia pergi ke satu sudut. Tahu apa dia buat? Dia makan. Dia makan seolah-olah dia makan daging dia sendiri. Jadi dari situ Ustaz sudah tahu, maknanya pelesit yang ada di asrama itu adalah pelesit yang tidak ada tuan. Tuannya mungkin sudah meninggal dunia dan pelesit itu belega merata-rata. Kerana itu dia lapar. Sebab itulah posisi budak perempuan itu jadi begitu. Maka mereka pun meruqyah sampailah budak perempuan itu sedar. Begitulah kisah yang sangat menakutkan. Ini diberitahu oleh kawan Mak Jah. Jadi apa pun Mak Jah nak nasihatkan kepada anak-anak Mak Jah yang duduk di asrama supaya rajin berzikir, rajin bersolat, jangan leka. Kerana tempat-tempat yang kadang-kadang kita tak tahu, dulu pernah didiami oleh makhluk-makhluk halus
yang berpotensi untuk mencederakan kita. Jadi apapun, sebelum berakhir, Mak Jah seperti biasa ingin menasihatkan anak-anak Mak Jah di luar sana supaya jangan leka hidup di dunia ini. Kerana ada mata, ada yang memerhatikan kita di luar sana, di alam yang kita tidak tahu. Sekian.